Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? So, pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang menonton channel YouTube saya ni. Okay, background saya hitam, muka saya pun hitam. Baik, it's okay. Tak ada masalah. Okay, so apa yang saya akan buat hari ini seperti biasa, saya akan berkongsi dengan anda berkenaan dengan analisa saya untuk minggu kehadapan ni, iaitu minggu ketiga. Minggu ketiga uh, Januari. Okey. Minggu ketiga Januari. Okey, terima kasih kepada mereka yang join. Uh, untuk analisa petang ni, saya akan berkongsi analisa, kemudian saya akan post benda ni di dalam YouTube lah. Kepada mereka yang join live ni, anda boleh tanya soalan sekiranya anda ingin bertanya. Okey. Seperti biasa, saya akan mulakan dengan melihat dahulu what we call it, perjalanan weekly. Okay, so kita tengok dulu perjalanan weekly untuk USD index. Alright, so untuk USD index, kalau kita tengok dekat sini, uh, 4 ke 5 minggu yang lepas kita dah ada momentum sell, dan minggu lepas dia stop dekat re-entry sell, zone re-entry sell. Dan zone re-entry sell ini adakah dia valid ataupun tak? So kita kena check di lower time frame. So di lower time frame kita nak ada di daily. Okay. So di daily kita nak dia ada market hilang volume. Tetapi ketika ini, yes, candle dah start close dalam BD, which is market hilang volume sell. Tetapi nampak tak ni? Ada momentum buy. Okay, so momentum buy ini, kalau anda tengok, momentum buy ini telah mematikan perjalanan momentum sell yang ini. Okay, so basically perjalanan USD index ini pada saya, dia akan berjalan selama minimum 20 hari lah. So ini ada berapa? 1, 2, 3 dan 4. Ada 16 hari lagi. So 16 hari lagi dia akan bawa perjalanan ini selama 2 minggu. So dia akan berjalan kenaikan ini selama what we call it 2 minggu, dan di pertengahan bulan 2 nanti. Okay, so itu perjalanan dia lah. So kat mana sebenarnya dia akan stop kalau ini ada. Okay, cuma kita kena check balik lah, adakah momentum ini dia akan turun untuk buat re-entry buy ataupun tak. Okay, so kita tengok di perjalanan untuk sahkan tu, kita kena tengok DH4. So kalau tengok DH4, minggu lepas dia dalam keadaan market hilang. Okay, dah ada candle arah pupus sell, so menanti re-entry sell dan membuat momentum sell. Okay, so itu perjalanan dia lah kalau dia nak turun. Untuk dia turun ni, okay, DH1. DH1 perlu ada continuous momentum sell. Nampak? Dia dah ada continuous momentum sell. So perjalanan sell untuk mencari re-entry sell, re-entry buy, maafkan saya, re-entry buy di zone ini adalah kuat. Okay, so bila ada momentum sell di H1, target kita adalah di bottom BB di H4. Okay, so now kita dah ada bottom BB di H4. Cuma nampak tak dekat sini kita ada BB EMA. Ni amalan selalu pakai BB EMA. Di mana EMA 50 melepasi bottom BB. Dan dia membentuk lekuk yang macam ini. Ini EMA 300 dan 150 ataupun 200 lah. So ini anda tak payah tengok lagi. Kita tengok yang standard BB dulu. Okay, so nampak tak ada BBMA? Adakah BBMA ini akan membuat kenaikan re-entry buy di daily? Jawapan dia ada di lower time frame, dan dia ada di EMA 15. Okay, so dekat mana perjalanan tu kita kena tengok sekejap. Ini pun saya baru dapat information daripada Abala untuk mengesahkan BBMA. Dulu saya duk mencari sangat ni, macam mana nak sahkan BBMA ni. Sebab H4 perjalanan DDM 15. Dia tak ada rupanya. Saya kat sini kejap. Template. Oh, tak ada. Okey. So, template ni saya kena adjust sedikit. Kita akan buat 100. Semua ini ada calculation dia yang tersendiri ya. Ni memang ada calculation.
you guys kena masuk dalam kelas Avalanche, okay, untuk dapat this kind of classes lah. Otherwise agak susah untuk anda memahaminya. Tapi tak apa, apa jadi macam tu? Sekejap ya. Salah pula. Oh, IMA 20. Itu tak 20. 200. Okey. So, nampak? Okay, so kita kena pastikan yang perjalanan ini what we call it, disahkan di lower time frames lah. Okay, di lower time frame. Sekejap Okay. So, nampak tak? So, sekarang adakah EMA 100 melepasi EMA 200? Mana saya punya EMA 300? Oh, okey. Belum lagi. 300. Okey. So, itu perjalanan dia. So, kita tengok. Okey, masih belum cross lagi EMA 100 dengan 200 ni. Kalau dia cross, maksudnya BBMA ini tidak valid lah. Okey. So, untuk short term, pada saya untuk short term, sebenarnya selepas saja momentum, dia akan membuat re-entry buy di sini, di zone ni. Okay. So, macam mana kita nak sahkan re-entry buy di sini? Re-entry buy sini hanya akan valid bila H4 semakin hilang volume ataupun BPMR ni. Kiranya dia ada momentum sell, so memang tak kuat lah. So, dia akan bawa perjalanan weekly ni. Okay. Perjalanan weekly ni untuk terus terjun ke bawah. Sekiranya kita nampak di H4 nantilah ada momentum sell. Tetapi sekiranya di H4 ni 2-3 hari, nanti minggu depan tidak ada, okay, sebaliknya KL15 terus membuat momentum buy, so dia mungkin akan membuat re-entry buy di di daily dan dia akan naik dahulu. Okay, so basically kita kena tengok all those angle lah kepada mereka yang short term. Untuk 5 hari itu, perjalanan 5 hari anda monitor di daily. Kalau anda pakai long term swing, then anda tengok di weekly. Untuk saya lagi bias kepada untuk dia turun ke bawah lah. Lepas saja tidak ada pukul, re-entry dan dia akan buat momentum. Okay, so bila dia ada momentum di H4, so kita tahu dah perjalanan dia akan mencari di momentum sell di H4 kan. Momentum sell di H4, so kita tahu dia akan mencari bottom di daily ataupun kita akan tengok di zone MA510 low. Okay, so itu perjalanan market untuk USD index. So pada saya, dia memang dah mematikan perjalanan downtrend. So dia towards kepada upward punya momentum. Once dia dalam keadaan upward momentum, kita tunggu saja di zone ini. Zone ini ataupun sampai pada minimum di bottom mid DB. Okay. So kalau H4 ini ada momentum sell, so dia masih untuk selling position. So apa trader yang perlu buat adalah you guys hanya tunggu reaction dan baru masuk. Sekiranya ada momentum sell, so kita tahu perjalanan dia masih kukuh untuk sell. Alright, so itu yang perlu kita tengoklah pada minggu dalam channel YouTube nanti. Apakah perjalanan USD Index? So pada saya, short term base dia dah retracement. Okay, dia retracement, but long term base dia dah ada muncul momentum buy, berkemungkinan lah dia naik. Cuma kita nak kena sahkan di H4 ni. So H4 ni ada momentum, ada re-entry sell. Seperti saya cakap, memang masih dalam keadaan downtrend. Okay, re-entry sell, cuma re-entry sell ini hanya akan kukuh bila di H4 ada momentum sell. So bila H4 ada momentum sell, so perjalanan dia akan turun ke bawah. Okay, so maybe market akan sideways 2-3 hari sebelum dia mencari reaction market. Maybe dalam hari Rabu, saya rasa macam tu. Okay, so untuk USD Index dalam keadaan 50-50, re-entry buy kalau anda looking at angle daily, so ini adalah zone re-entry buy, tapi kena pastikan DH4 menjadi market hilang volume, baru anda boleh masuk. Otherwise, anda tak boleh masuk. Okay, so kalau tak ada moment MHV buy, sebaliknya ada momentum sell, kita tahu yang market akan retrace
So kita mungkin akan mencari di bahagian bawah ni, maybe dia akan menjadi apa sistem apa setup mat kilau, berkemungkinan. Apapun kita tu kena tunggu market reaction. Okay, so itu USD index. Now kita go dekat gold. Kalau USD dalam keadaan yang upward tapi dalam keadaan retracement, basically untuk sorry sekejap, saya tak save tadi. Ya, ini saya just pass saja dalam grup, grup dan juga channel, sesiapa saja boleh ni. Actually saya buat ni adalah untuk analisa mingguan saya. Ini untuk analisa mingguan saya, untuk saya post di dalam Facebook. Okay. Saya adjust sikit. Alright. Okay, so short term base upward dan retracement. Kalau long term base, kalau tengok weekly, dia dalam keadaan downtrend. Cuma downtrend ini hanya akan berlangsung bila mana TH4 ada momentum sell. So now dah ada candle arah kukuh. Lepas candle arah kukuh, dia akan buat re-entry sell. Re-entry sell. Okay? Candle arah kukuh sell, dia akan buat re-entry sell. Adakah dia akan naik? Kita tengok DH4 masih dalam keadaan momentum. Okay? So bila H4 ni masih dalam keadaan momentum, agak sukar untuk dia nak buat re-entry sell di sini. Okay? Kiranya H1 ni jadi market hilang volume, baru dia akan buat mencari re-entry sell. So pada saya masih belum lagi untuk dia nak buat re-entry sell. So maybe dia akan terus-terus. Kalau dia terus membuat momentum sell, so basically USD dalam keadaan yang lemah short term. Okay, dia bukan lemah short term, lemah kepada long term lah nanti. Bila weekly tu. Bila weekly ni re-entry sell dan di H4 ada momentum sell. So perjalanan weekly akan sah berjalan. Alright. So kalau anda tengok in term of dekat daily, so daily dalam keadaan yang kuat sikit, so dia akan mencari zone re-entry buy. Okay. So itu untuk USD index. Kita pergi kepada peminat gold. Normally gold, okay, saya letak template saya. Okay, anda jangan susah hati berkenaan dengan yang saya punya banyak line ni. Itu anda kena tanya saya dalam support group nanti baru boleh. Dan mereka yang nak join nanti saya beritahu di akhir session nanti. Basically, saya itu semua tu hanya calculation saya untuk template saya, bukan untuk sesiapa pun. Okay, so untuk gold, kalau kita tengok in term of, nampak gold pun kalau kita tengok ni ada momentum sell. Tadi USD Index ada momentum buy kan. So basically momentum sell ini sebenarnya telah mematikan momentum buy di kawasan ini lah. So dia dah tak ada kekuatan nak naik dah mungkin tak ada, dia akan start turun. Okay, kita tengok daripada weekly dulu. However, from weekly point of view, dia masih dalam keadaan momentum, re-entry buy and market hilang volume berkemungkinan di sini. Re-entry buy di zone ni. Adakah sah re-entry buy di zone ni? Untuk mengesahkan dia di daily perlu ada market hilang volume. However, daily tak ada market hilang volume, tapi ada momentum sell dan dah buat re-entry. Cuma ada perasan nampak BB ni agak tricky sikit. BB ni dalam keadaan flat. So basically maybe kita boleh kata dia dalam keadaan yang flat dan 50-50. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, kalau mereka yang tahu setup mat kilau, ini adalah setup mat kilau yang terbaik dekat sini. Okay. Di sini. So selepas ada momentum dan jadi market hilang volume, ini adalah re-entry sell di daily. Ini agak cantik setup mat kilau. Cuma nak mengesahkan dia di M15 perlulah EMA 100. Nampak EMA 100 ni, okay, EMA 100 ni berada di atas EMA 200. So setup mat kilau tu tak apa cantik lah sebenarnya untuk dia terjun. Okay, so pada saya untuk dia tambah terjun dah tak ada, berkemungkinan dia akan membuat kenaikan yang seterusnya. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, perlunya ada market hilang volume sell. Ini re-entry sell, okay? Dan perlu market hilang volume sell, dah ada market hilang volume sell dan DH1. Macam saya, DH1, saya suka tunggu candle arah kukuh sell. So kalau you guys tengok dekat sini, dah ada candle arah kukuh sell.
cuma candle arah kukuh sell ini perlu disahkan menjadi candle momentum di lower time frame. Pasal tidak ada sebarang momentum sell di M15. So pada saya untuk dia terjun tu tak adalah, dia akan continue membuat kenaikan untuk follow kenaikan di weekly. So follow di weekly ni hanya terjadi bila di H4 ada momentum buy. Kalau H4 ada momentum buy, susahlah dia akan terus membuat kenaikan. Macam tadi, kalau anda tengok video saya nanti, reviewkan balik yang kat belakang, anda akan tengok di USD Index ada, kita jangkakan ada momentum. Dan selain dia ada momentum sell di USD Index, sini insyaAllah akan ada momentum buy. Okay, ada soalan padu. Terima kasih. Tak ada yang padu. Padu tu sistem Rafizi. Sister Rafizi menteri. Ya, itu padu. Saya tak ada padu. Terima kasih kepada yang komen. So, pada saya, kita tunggu dulu reaction market. Dan daripada reaction market tu baru kita bertindak. Kita jangan masuk dulu baru kita nak bertindak kemudian. That is not a right situation lah. Okay. Itu untuk what we call it USD gold. Okay. So, saya akan tengok juga oil. Normally kalau you guys tengok video-video saya akan share apa nama 3 ke 4 financial market lah. Basically currencies, USD index dan gold serta oil. Okay. So kalau oil in term of weekly, nampak tak dia duduk tengah-tengah ni. Dia duduk tengah-tengah, aku tak tahu nak pergi mana, atas ke bawah, bawah ke atas, we don't know. Dia pergerakan dia ni. Kalau macam ni, macam saya suka macam dia akan dululah. Dia ada sentuh dulu di antara MA 510 high ataupun MA 510 low di weekly. Okay, kemudian baru kita ikut CFA. Okay, saya ada CFA dia sendiri yang saya pun belajar dengan Balan. So basically the CFA tu di daily perlu jadi market hilang volume. So dekat sini dia masih belum berada di zone yang kita nak. So dalam keadaan 50-50. Jadi kalau korang sayang sangat, aku sayang sangat lah nak trade oil ni, then korang lowerkan time frame korang. Apa yang patut korang buat adalah lowerkan sikit time frame korang, pergi pada daily. Okay, so kalau korang pergi daripada daily, korang akan nampak dia bermain-main dan berlega-lega di FA 510 high. Okay, so bila ni, ini adalah re-entry sell, tapi dia tidak ada datang daripada mana. Semua duk main dekat situ je kan. Tapi dalam kes ni kita nak buat ikut kita punya sistem. So DH4 perlu ada market hilang volume. Yes, DH4 ada market hilang volume di sini. Okay, untuk mengesahkan market hilang volume ni, apa yang anda perlu buat adalah DH1 perlu ada candle arah kukuh. Nampak tak ada candle arah kukuh di sini. So this candle arah kukuh sell ini, okay, perlu disahkan juga. Macam saya suka disahkan. Macam Abalan di layer terus. Saya suka membelikkan perjalanan dia dulu. So M15 perlu ada momentum sell. Nampak yang saya tanda ni adalah di H1 ini 1 jam yang ke depan. So kita nak tengok yang ni, candle arah kukuh ni. Kalau anda tengok this kind of candle arah kukuh ni, 4 candle sebab 15 kan. 1, 2, 3, 4. So kat sini tidak ada momentum sell. So pada saya market dalam keadaan 50-50 untuk oil. Nampak cantik dah tadi. Tetapi macam saya akan tengok pada 4 time frame tu, re-entry, MHB, CSIK dan juga CSM. Kalau itu ada, baru saya masuk. Kalau dulu saya tengok 3 je. So 50-50. So lepas saya buat beberapa tuning dan saya memang maintain this kind of SOP. InsyaAllah saya akan mengeluarkan beberapa setup lagi yang agak cantik dan juga winning ratio yang agak tinggi lah. Yang pertama yang saya share ni, nombor 2, macam mana nak entry selepas adanya momentum. Macam tadi saya cerita gold kan. So gold dia nak ada momentum buy di H4, kita menanti momentum buy. Selepas momentum buy macam mana nak entry. Itu saya akan cuba perincikan. Alhamdulillah dah jumpa dah dia punya cara. Cumanya nanti saya perincikan lebih detail lah. So based on the analisa ini, apa yang saya boleh bagi tahu bahawasanya USD index dalam keadaan yang lemah short term, bukan long term, tetapi kita menunggu what we call it, dia punya validity lah.
Dia punya confirmation. Okay, saya buka USD index lah. Index. Okay, tak apa, dekat major pair saya ada index. Okay, kalau guys anda nak tanya apa-apa, anda boleh tanya dekat sini, don't worry. Just on your punya mic dan tanya soalan lah kalau anda nak bertanya. Alright. So di sinilah, ini yang saya kata tadi, USD index ni. So secara weekly-nya memang kita tahu dia melemah. Okay, sebab dah ada momentum sell dan tengah buat re-entry sell. Dan re-entry sell ini di daily perlu jadi market hilang volume. Sebaliknya dia ada momentum. So pada saya momentum ini adakah dia akan meneruskan kenaikan? Confirmkan dengan H4. Alright. So kita tunggu dalam keadaan ini, kalau H4 ini buat momentum sell, pada saya dia tidak ada kekuatan untuk naik lagi lah. Dia akan follow time frame di weekly. So berapa lama perjalanan dia? Sebab kita gunakan MA 510, so minimum 5 candle lah. Okay, minimum 5 candle, insya-Allah kita what we call it, kita boleh kita itu perjalanan dia lah selama 5 minggu. Okay. Okay, kalau ada yang nak tanya saya buka sekejap. Kalau mereka yang berminat untuk bertanya, saya jaranglah open bila saya buat analisa ni, tapi ialah kalau korang nak tanya boleh tanya. Okay, so formula dia macam mana pun anda boleh belajar dengan cikgu saya, Amalan. Okay, so that multi time frame tu, saya memang purely belajar dengan dia. Kalau saya ke Kuala Lumpur, insyaAllah saya akan berjumpa dengan dia. Kan? So multi time frame tu sangat-sangat penting dan saya sangat-sangat monitor lah. Okay, kalau anda malu nak tanya, anda boleh tulis pair apa yang anda nak saya buat analisa. Normally, saya akan tengok USD index dulu. Lepas tu saya akan tengok gold dan saya akan tengok Brent. Lepas daripada tu, saya akan off saya punya analisa lah. Okay, so basically dalam minggu ni USD index kita menunggu reaction pada saya. Kalau ada momentum sell di H4, insyaAllah kita akan cari sell. Okay, ada yang tanya. Isha. Ini semua exotic punya pair ni. Tak ada masalah. Saya pun tengah float GN. Okay, GN saya tengah float. Cuma salah saya adalah kiraan tips tersalah sedikit. Kalau tak minggu lepas saya dah close all those position lah. Kiraan tu. So EN Isha. Tak maaf, Isha. Okay, so Isha kita start dengan weekly dulu. Di weekly kalau kita tengok momentum sell, okay, alright, ada momentum sell, so now dia berada di zone re-entry sell. Jangkaan sepatutnya dia akan buat penerjunan lah. Tetapi untuk mengesahkan re-entry sell ini, di daily perlu hilang volume. Yes, di daily ni dah ada, memang dalam keadaan market hilang sebab candle close dalam diri, betul tak? Okay, so untuk mengesah DH4, kalau kita nak sell perlu ada candle arah kukuh baru anda boleh sell. Kalau anda start kiraan daripada weekly lah. So daily at market long volume H4 perlu ada candle arah kukuh sell baru anda start sell. Cuma kukuh sell DH4, okay, pastikan DH1 perlu ada momentum sell baru anda boleh sell. Kena sekali H4 tu kan 4 candle. H4 tu kan satu candle. Dalam H4 ada 4 candle H1. So salah satu H1 mesti ada momentum sell. Otherwise tak boleh. Kalau 4-4 tu dalam keadaan market hilang volume buy, then tak boleh. Tak boleh jadi. Okay. So itu secara weekly lah. That is yang anda perlu tunggu. Tetapi kalau anda tak nak pakai weekly, anda pakai daily. So kalau tengok daily, so now daily dia berada di zone Allahumma salli ala Muhammad. Aduh, orang tengah nak masuk, saya kena admit. Okay, kalau tengok di daily, dia zone re-entry sell. Okay, nampak ada ni? Di daily, zone re-entry sell. Dan macam mana nak tahu dia sah re-entry sell ini valid? Di H4 mesti ada market hilang volume sell. Nampak tak? Di H4 ni ada market hilang volume sell dah. Okay, di H4. Tetapi macam saya, walaupun dia dalam keadaan market hilang volume sell, saya mute dulu sekejap.
Okay. Okay, so re-entry MHB sel ni saya suka serahkan dia. DH1 perlu ada keda arah pupus sel. Saya menanti. Okay, saya menanti keda arah pupus sel DH1 dan saya akan layer untuk ni. Terima kasih pada mereka yang bertanya. Terima kasih untuk saya entry nanti ni. Ini maybe dalam keadaan yang short term lah. Perjalanan daily ni. Okay, so kalau anda tengok ni dah berapa hari dah dia berada di atas ni. Daripada bawah dia naik kan. 1, 2, 3, 4 dan 5. So dia menuju dah sekejap. Okay. Re-entry sel formatnya ialah H1 ada keda arah pupus dan pastikan di M15 ada momentum sel. Sekarang ada momentum sel di M15 tapi di H1 tidak ada keda. Okay. So macam saya memang tunggulah. Tak lama pun, setiap 1 jam anda tunggu buka, tengok ada keda arah pupus. Validkan dia dengan M15. Bila valid, anda layer je lah. Okay. So, pada saya, Isyah ni boleh mencari untuk selling position lah. Okay. Untuk short term. So, target dia dekat mana? Bila ada keda arah pupus sel, okay, anda boleh layer terus. So, target dia di bottom DB di H4 ataupun re-entry buy di daily. Itulah, ni dia akan naiklah sampai ke atas sikit. Okay, so itu untuk Isyah lah. Thank you pada mereka yang tanya. Kalau baca CFA weekly, kita TP 5-10 weekly. Kalau baca CFA daily, kita hold sampai 5 daily sahaja ya. Yes, betul. Sepatutnya itu cara dia. Sebab yang kita gunakan adalah, zone yang kita guna adalah dynamic support and resistance, which is 5-10 high dan 5-10 low. Weekly dan sama ada weekly ataupun daily. Cuma perjalanan untuk bawa ini MA510 high kepada MA510 low would be different di lower time frame. Contoh kalau anda pakai daily, anda mesti kena tunggu momentum sell. Baru dia akan bawa perjalanan tu sampai MA510 low daily. Kalau anda pakai weekly, so anda kena tunggu H4 lah. Momentum sell. Baru boleh. Kenapa tu? Anda kena masuk kelas 3 hari bulan 2. Anda boleh masuk kelas amalan di Kedah. Okay. Anda boleh PM beliau, Cikgu Hazlan Hashim ataupun Nasriu. Anda boleh tanya dia untuk belajar. Dan di dalam kelas tu dia akan ajar based on calculation. Personally, saya 2018 saya belajar personally dengan dia based on that calculation lah. Memang dia akan tanya calculation tu untuk sesuaikan dengan kita punya sistem trading. Pada anda yang ingin berada dalam support group saya pun boleh, tak ada masalah. Anda PM saya selepas daripada ni, anda just PM saya macam mana nak masuk support group saya. Macam support group saya senang je. Ada register account bawah saya ataupun di bawah network ID saya dekat sini, dekat Senawang ada group daripada Fendi. So anda boleh register account bawah dia, buka account pun bawah dia. Itu tanya dia lah berapa minimum depo. Macam saya ada minimum depo $100. And then anda boleh berada dalam grup support saya insyaAllah. Itu lifetime lah insyaAllah. Saya takkan buang dah korang dalam grup tu. Cuma korang rajin dengan tak rajin lah. Sebab dalam BBMA ni kena rajin dan kena banyak buat latihan lah. Kalau anda tak buat latihan, anda tak bertanya, anda agak susah. Ini belum masuk lagi. Malah dah keluar macam-macam lah. Macam-macam lagi. InsyaAllah akan banyak lagi dan saya pun dah jumpa macam benda-benda untuk kita mengesahkan lagi benda-benda yang agak interesting. Dulu saya hanya pakai setup ini saja. Saya menunggu daily re-entry sell, H4 market hilang volume, H1 kena arah pupus, M15 ada momentum dan saya akan sell. Itu saya buatlah until now. Itu adalah the best forte saya, the best setup saya yang saya nampak untuk saya. So now lepas tu saya ada lagi satu. Lepas momentum ni, rupanya lepas momentum ni pun cantik ni. Cuma saya belum buat testing lagi. In term of this one, sistem yang setup yang saya cakap ni, probability saya dah test 80 ke 20%. Kalau anda faham, insyaAllah anda akan boleh. Cuma nak ambil profit tu lah, kena pandai sikit lah lepas tu. Macam saya, terus terang saya cakap 50-60 pip saya dah keluar pada market. Because itu saya punya target strategi saya. Sebab saya dah buat testing in term of what we call it exit strategy. Yang ni saya buat testing simulation dan dia dapat result dia berapa persen winning ratio. Lepas saya test di real market dan saya buat tuning, saya test dan saya dapat berapa percentage dia punya winning ratio. Itu entry saja. Bila exit pun saya buat juga. So saya dah tengok market range apa semua.
Untuk saya dapat high probability punya winning ratio, saya hanya perlu dalam range 50 ke 60-70 pips lah. Tapi saya lebih comfortable dengan 50 pips semua pair. Kecuali gold dan juga GJ. GJ would be higher. Itu saya tak pernah jarang test lah. Ya, tapi in term of nak dapat 50 ke 60 pips per, bukanlah, per day pun boleh sebenarnya. Per day per pair. Okay, kalau macam ni kan, nampak momentum, sini ada re-entry. So, sini saya tengah buat testing sikit. Kita ada 10 minit lagi. Sini saya tengah buat testing sikit dan insyaAllah saya akan cuba keluarkan yang mengesahkan benda ni. Seperti yang saya keluarkan setup A tadi lah. Maksudnya apa? Daily re-entry sell, H4 market hilang volume, H1 kita arah kukuh, M15. Dan baru saya masuk. Saya akan buat that SOP untuk yang ada momentum ni. Bila momentum ni, re-entry ni, apa yang kita nak kena tengok re-entry tu? Okay. Cuma teaser sikit. H4 momentum, bila kita tengok re-entry, pastikan di H1 ada BBMR. Okay, cuma BBMR ni kena sahkan jugalah sebenarnya. Tak, itu saya belum keluarkan lagi. InsyaAllah nanti saya akan keluar. Dan kita akan layer daripada bottom BB sampai ke bawah ni betul-betul bila dia sah. Cuma first, momentum, pastikan zone re-entry ada BBMR. Dan yang next, tunggu. Yang tu saya belum buat lagi. Tunggu saya dah dapat kajian dan 100% insyaAllah saya akan cerita nanti. Layer gitu nak belajar. Boleh tuan, tak ada masalah. Just PM saya, nanti saya ajar macam mana cara nak layer dengan berhemah lah dekat zone ni. Dan juga bila ada candle arah kukuh di H1 ni nanti. Ni. Di H1 ni kan tadi kita tengok zone re-entry sell kan. H4 market hilang volume. H1 ada candle arah kukuh. Dalam H1 candle arah kukuh tu, pastikan M15 ada momentum sell. Once di H1 tu ada momentum sell di M15, so anda boleh layer lah. Macam saya tunggu candle arah kukuh, katalah ini candle arah kukuh, saya akan letak stop, sama ada sell stop ataupun instant. Kalau saya monitor instant, nampak candle arah kukuh, instant je masuk. Bila start. Saya akan letak sini dan layer je lah. Ini adalah punca saya akan start layer. So, daripada sini, saya akan layer 10 pip, 10 ke atas, depend pada account. Dan 10 pip ke bawah. Kebiasaannya layer zone saya adalah di antara, lepas ada candle arah kukuh tu, saya akan layer di antara top BB dan juga mid BB. Ini adalah zone saya untuk entry di sini. Okay, semua ni. Lebih kurang 70 pip. Okay, target saya di mana? Bottom BB. Nampak tak? Okay, so itu sedikit berkenaan dengan what we call it analisa untuk minggu ni. Saya masih bias USD index dalam keadaan yang long term downtrend mode, cuma kita kena tunggu reaction. Kalau dia ada momentum buy di H4, so USD index dalam keadaan yang kuat. Kalau dia ada momentum sell di H4, USD index dalam keadaan lemah. Meaning that bila USD index dalam momentum sell, so maksudnya apa? Semua pair yang USD-nya di belakang akan semua naik ke atas. Okay, dan USD yang di depan semua akan terjun ke bawah, termasuklah gold akan terbang ke atas. Okay, so itu sedikit berkenaan dengan analisa saya pada minggu ni. Pada mereka seperti yang saya cakap, nak berada dalam support group saya, anda boleh PM saya, tengok kat channel YouTube ke Facebook saya, tak ada masalah, Telegram. Pada mereka yang ada dalam network IB saya, anda boleh berhubung dengan IB saya, saudara dia ni, anda boleh tanya dia macam mana nak buka account and all that untuk berada di dalam support group. Okay, so kepada mereka yang masih mencari untuk jadi IB kan, dan PM saya akan bantu anda untuk jadi IB yang baik. Dekat Life Finance, insyaAllah, memang dia spread agak tinggi, tetapi dia punya perks agak bagus lah. Every single orang yang depo bawah kita, dia ada sales and juga reward. Once you dapat hit you punya target orang yang depo bawah anda, dia akan bagi lagi salary. Macam ni saya baru dapat allowance minyak kan. Dia macam itulah di Life Finance ni, banyak allowance. So, in term of withdrawal, kita tak ada masalah sebab kita dah ada result 1 juta per day untuk withdrawal. Kalau ada masalah teknikal, kita memang ada support team yang what we call it, yang agak bagus lah dengan Rusia, dengan kita punya broker.
Dan saya pun berada dengan Tuan Shoni punya support team. So in terms of technical insyaAllah takkan ada masalah. Untuk withdrawal dan juga depo kita ada team yang manage. Betul-betul saya tak manage. So kita ada orang yang kita bayar gaji untuk tolong jaga depo dengan withdraw. Cuma kita ada timing dia sikit lah. 24 jam ke 72 jam. Tapi tak apa, 24, 72 jam tu sekejap je. Kalau tak masuk 24 hours, ada PM saya. Okay, so okay guys, so ada yang tanya, thank you Fendi untuk tengok YouTube. Oh, terima kasih Abang Bob. Tengok YouTube saya, cuma YouTube saya ni kadang ada, kadang tak ada. Minta maaf banyak-banyak. Kadang-kadang bila ada free time, insyaAllah saya akan buat recording, akan buat analisa lah. Okay, tenang-tenang je, give your time. Okay, give your time to understand about the trading ni. Jangan kelang kabut. Tak faham, anda boleh PM saya. Don't worry, saya terbuka insyaAllah. Ada time, saya akan bantu anda. Okay, so thank you very much pada semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih tuan. So saya doakan anda semua berjaya dalam trading. InsyaAllah saya akan keluar setup-setup yang agak baik nanti, e-book. Siapa yang ada dalam support group, insyaAllah saya akan bagi e-book saya sendiri. Okay, kepada yang mereka ada support group dengan Fendi pun, dah buka akaun di bawah dia dengan Light Finance, dia akan bagi tahu saya beberapa orang, saya akan bagi e-book saya insyaAllah. Okay, so jumpa lagi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.